asli ini sunnah kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu hadir ke masjid, melakukan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat insyaallah. Tuan-tuan sejemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan sama-sama mendengar ceramah bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang tak berapa lama lagi. InsyaAllah kita akan dengar pasal daripada yang berbahagia kepada Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq, ataupun lebih dikenali sebagai Beliau Syed. Yang kalau kita tengok dia biasa kita tengok dalam TV dulu. Sekarang masa dia sangat wah sikit. Yang kita tengok para lupa dia, alhamdulillah acaplah pembukaan panggil saya Ustaz lebih sikit Ustaz. InsyaAllah kita akan cuba dengar dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini kita akan manfaat semua. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi tanpa mengingatkan masa saya nanti mempersilakan yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa ijbaru naharik wa aswatu du'atik wa qil lana dhunubana ya rabbal alamin. Ya akramal akramin akrimna wa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. أصحاب الفاضلة الفاضل Ustaz Ahmad Hakim, aku Tuan Imam dan juga pengacara majlis kita pada malam ini, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke tempat ini sekali lagi. Pernah dulu saya berforum di sini kalau 2-3 tahun lah sebelum Covid melanda. Ini kali kedua lah saya mari ke masjid tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merafakkan kesyukuran tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita diberi panjang umur untuk sampai kepada bulan Sya'ban ini, dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma amin. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Saya teringat waktu almarhumah ibunda saya Sharifah Baznah binti Said Bakar Al-Habsyi rahimahullah. Mak saya ni meninggal tahun 98. Lama dah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun dah meninggal. Antara hajat yang dia minta sangat pada tahun kematian dia itu supaya bertemu dengan Ramadan, agar dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah tak bagi usianya panjang, usia pendek saja, 45 tahun umurnya. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala dan hajatnya untuk bertemu dengan Ramadan tahun itu pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai di kalangan sahabat kita yang telah pergi menghadap Allah, keluarga kita, isteri, anak, suami, ayah, ibu dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita hatta al-an sampai sekarang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab Ramadan adalah suatu bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pada malam ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita akan pecah beberapa perkara kepada tuan-tuan yang boleh saya kongsikan dalam sekitar masa yang sangat terhad ini. Moga-moga beroleh istifadah pada pertemuan kita insya-Allah. Ramadan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan
yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya ada beberapa kelebihan, dan lebih kita nak sebut kepada tuan-tuan, salah satunya Ramadan dia datang dengan beberapa package yang sangat istimewa kepada kita. Kalau kita pergi ke shopping complex, kita pergi tempat-tempat jual membeli belah, kalau ada lah potongan harga yang power-power, yang hebat-hebat, 50%, 60%, 70%, pasti kita akan ternium dan ingin nak beli barang tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita suatu potongan harga, tawaran yang tidak pernah ditawarkan oleh mana-mana tokey di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ni, kecuali yang boleh bagi hanya Allah Jalla fil Ula. Maka Ramadan Al-Mubarak ini datang dengan beberapa package utama. Nombor satu yang disebut oleh ulama iaitu as-siyam, iaitu berpuasa. Puasa ni nak melatih diri kita supaya kita kenal tentang orang-orang yang susah di sekeliling kita. Baru ni saya ada share video seorang budak di Syria. Video tu budak tu hanya makan rumput. Dia makan rumput je tuan-tuan. Kita tak makan rumput. Kita buat ulang pun kita ambil pucuk paku ulang. Bubur lambuk. Pucuk apa kita ambil? Pucuk jambu kita buat ulang. Buat ulang diselam dengan nasi, selang dengan lauk. Kita masya-Allah, apa yang berlaku di Syria, seorang budak ni dia ambil video dia oleh seorang, tak tahu daripada siapa video tu tersebar, tapi budak tu makan rumput yang dia makan. Ada rakaman yang lain, 2 orang budak di Syria, yang kita tahu Syria sekarang telah diuji oleh Allah di sempadan dekat dengan Turki tersebut dengan gempa yang berlaku baru ni, dan lebih daripada 50,000 orang mati. Sebahagian besarnya di Turki dan sebahagiannya berlaku di Syria. Pula tu berlaku tempat pelarian orang susah yang lari daripada kekejaman kerajaan Bashar Assad yang menzalimi rakyatnya sendiri. Tapi Allah uji sekali lagi mereka dengan gempa bumi, yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ni, kalau kita bandingkan dengan apa berlaku kepada mereka, masya-Allah, besar sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 2 orang budak adik-beradik kecil lagi, duduk kutip cebisan roti di belakang rumah orang, kutip di tempat sampah, sambil kutip sambil makan, sambil kutip sambil makan. Ada satu letak di atas kertas, ada yang dia makan, ada letak dalam kertas. Orang tanya, dalam kertas ni kamu nak buat apa? Dia kata, aku nak bagi kepada ibu aku di rumah, dia pun tak makan lagi. Bayangkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, manifestasi ibadah puasa ni untuk orang-orang kaya, orang-orang senang mengenang bagaimana susahnya, azabnya yang dihadapi oleh orang fuqara dan masakin. Tapi kadang-kadang terbalik kita ni. Bulan Ramadan menjadi bulan bermewah-mewah dengan makanan. Kita yang tidak Ramadan ni tuan-tuan sekalian, dalam rekod tahun 2021, rekod dia, rakyat Malaysia membazirkan makanan 17,000 tan sehari. 17,000 tan, bukan 17,000 gram, 17,000 tan. 1 tan 1,000 kilogram. 17,000 tan kita telah membazirkan makanan setiap hari. Kalau dihitung setiap hari, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, sehari 17,000 tan. Tak usah tengok jauh, Temerloh cukuplah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak usah tengok Temerloh, tengok rumah kita cukuplah. Berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita buang. Banyak buang daripada makan. Itu sebab saya di Mahat atau di Baitul Diyak, sekolah yang kami asaskan, saya pesan, susah nak guna saya, pasal saya guna hamba je. Hamba pesan pada pelajar-pelajar ni, jangan buang sebiji pun nasi, jangan buang dalam tong. Ustaz tak nak tengok sebiji pun nasi. Makan, kalau kamu rasa nak makan sikit, ambil sikit. Rasa nak makan banyak, nanti tambah. Itu adat. Sebab ada orang ambil setambung tu, tiba-tiba rasa tak sedap, habis dia buang. Nabi SAW ajar kalau nak makan,
Kalau tak sedap, tak usah cakap banyak. Nabi makan juga. Kalau tak suka, Nabi tolak. Itu je. Tapi kita suka tak suka, kita tambun, banyaknya makanan. Akhir yang masuk sikit, yang buang tu melampau. Bila kenalkan kepada budak Syria ni, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala yang makan rumput, budak-budak Syria yang hanya minum, yang hanya makan cebisan-cebisan roti. Waktu mantan Menteri Agama Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri pergi ke Syria, waktu dia jadi mufti wilayah tadi, dia kata pergi dekat kawasan-kawasan pelarian Syria, kalau kita bawa sebotol air gam ni kita bawa, ataupun kecil lagi pada botol ni. Kalau contoh kita nampak ada seorang budak pelarian mari dekat kereta kita pun hulur kat dia air, hulur air je tuan-tuan, bukan KFC, air je hulur. Kita hulur kat dia air sebotol air, pasti budak-budak lain akan kerumun rampas air sebab nak air. Air pun berebut tuan-tuan Allah SWT. Kita air berbazir. Tak, kita nak tandah masjid apatah lagi, kata tak payah-payah. Kita nak qada ajar, kita buka baik. Ambil wuduk, kita buka seluar-luarnya air. Sebab kita rasa ini masjid yang bayar, aku tak payah. Maka Ramadan mengajar kepada kita bagaimana mu nak rasa laparnya orang miskin. Mu rasalah sepanjang kamu berpuasa, daripada subuh sampai dekat maghrib. Betapa azab kamu rasa lapar. Begitulah orang miskin yang setiap hari perutnya lapar. Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nak melatih kita agar sedar, wahai umat Islam, orang susah begitulah laparnya seperti mana apa yang kamu rasakan. Maka ibadat puasa ni, kata Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, menyebut kepada kita puasa ni bukan sekadar imsak, kita menahan daripada makan, daripada minum, daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi puasa ni melebihi segalanya, sampai tahap kita boleh menjaga jawarih, anggota kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, perbuatan kita, daripada kita melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan, mengikis pahala puasa yang banyak kepada kita. Sebab ada orang boleh tahan, lapar dia boleh tahan, dia tak makan, dia bangun sahur, lauk sahur tu ada lagi, pukul 10 pagi, lauk sahur itu masih bawah tudung saji. Dia mampu untuk akad tudung saji itu makan, dia boleh makan. Tapi yang tu dia boleh kabur. Tapi bila bercakap kasar, bila bohong, bercakap bohong, ataupun bila dia buat satu perkara mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada itu juga kita sebut sebagai puasa dia. Seperti mana kata Rasulullah, kam min saimin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tak ada nilai dalam puasanya itu kecuali ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Ini kita lihat. Itu sebab para ashabul Rasul, para salafun salih, tuan-tuan kalau ada kedai buku dekat-dekat sini, maktabah, pergi cari sebuah buku yang bagus kita baca. Buku tu berjudul Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Marhum Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Buku telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa kita, bahasa Melayu. Ataupun cari satu buku nama Syiar A'lamin Nubala, karangan Imam Az-Zahabi. Baca kitab ni, menceritakan kisah orang-orang hebat. Sebab kata ulama, fatashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah orang hebat walaupun kita mungkin tak sama macam mereka. Cari orang hebat kawasan Temeloh, siapa hebat, ulama mana hebat, tiru mereka, gaya hidup mereka. Itu sebab doa kita, doa Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah hidupkan kami dengan kehidupan para ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris Nabi. Walaupun ada juga ular dalam semut tu ramah juga, tapi ulama tu pewaris Nabi yang beramal dengan ilmu dia dan kehidupan yang kita dapat lihat pertama Allah Subhanahu wa taala yang cukup luar biasa. Maka nombor satu, pakej Ramadan dia datang dengan namanya as-siyam, iaitu berpuasa. InsyaAllah kita doakan kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan kita boleh berpuasa
Dan sebelum itu kita berada pada bulan Sya'ban. Ni bulan Sya'ban ni bulan yang mana Nabi SAW memperbanyakkan ibadat puasa sunat. Tidak sampai 30 hari, tapi Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, seperti mana tidak pada bulan-bulan yang lain. Maka pada bulan Sya'ban ni, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dijadikan bulan Sya'ban ini sebagai pemanas enjin kita. Orang panggil wami'ah, untuk bertemu dengan Ramadan satu. Sebab kita risau waktu kita tak pernah nak puasa sunat, wami'ah pun tak ada, tiba-tiba kita lagi berlari terus, boleh jantung kita boleh kena serangan jantung, betul Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah waktu duduk di Mesir dulu selalu main futsal. Nama tempatnya Suq Sayara, pasar kereta tempat. Suq Sayara. Kat Mesir ni dia ada pasar kereta. Kereta tu jual kat pasar Suq Sayara, pasar kereta. Orang Mesir ni dia tak tengok enjin, dia tengok body. Body comel, walaupun enjin cak ayam dia beli. Dia tengok dekat sana. Di sana jarang aksiden. Jarang aksiden. Bawa laju gila tapi jarang aksiden. Boleh tukar duit atas lembu raya, punya hebat orang Mesir. Dan satu kelebihan dia, tangan tak berhenti nak duduk dia. On saja. Wah, cerah. On. Tak ada kerja. Duduk saja pun dia on juga. Itu perangai orang Mesir. Macam mana dah perangai dia. Bila balik ke Malaysia, dapat menjawab jawatan kerajaan sekejap. Saya bekerja di sektor kerajaan 13 tahun. Pencen baru 2 tahun. Pencen. Budak-budak dah main bola. Kita tak wami'ah, lama dah tak main. Tiba kita terus berunggar game main, pucak besi muka tuan-tuan. Allah SWT nak paisan kita. Sampai saya pergi pegang meja ke tepi lah. Sampai tak macam tu, punya jantung dia masalah ke apa tak tahu lah. Nah, sebutnya Ramadan gitu juga. Sebelum masuk bulan Ramadan, dia ada namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikata Ibn Rajab Al-Hanbali untuk kita memanas enjin, supaya perut kita tidak terkejut. Masuk je satu Ramadan, tiba-tiba kita kena berpuasa, perut kita tak terkejut. Tak ada tiba-tiba datang gastrik, datang GERD, datang sakit perut. Tak ada. Sebab kita dah biasa bertemu dengan ibadat puasa. Bagi tuan-tuan depan saya ni semua yang rajin puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, ini semua satu kelebihan yang besar. Bila kita masuk je bulan Ramadan, menjadi suatu kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadat. Tak susah payah seperti mana orang yang tak biasa berpuasa, dia akan mengalami kesusahan. Sebab apa? Tak pernah puasa. Sebelah bulan tak puasa, tiba-tiba baru nak puasa, menjadi masalah kepada mereka. Itu saja nama Allah yang disebut oleh Rasulullah SAW dan juga disebut oleh para ulama kepada kita. Yang pertama as-siyam. Yang kedua, nama Allah SWT sekalian, ibadat yang disebut oleh para ulama yang sinonim pada bulan Ramadan ini, iaitu al-qiyam, mendirikan malam bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, wa fi riwayatin futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffilat asy-syayatin wa sulsilat asy-syayatin atau kama qala. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu langit, dalam riwayat dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Maka pada bulan Ramadan, antara amalan yang afdal kita buat pada malamnya al-qiyam, mendirikan malam. Mendirikan yang malam disebut qiyam ni, iaitu nombor satu salatut tarawih. Itu salat tarawih. Itu sebab pada bulan Ramadan ni orang mari berduyung-duyung mari kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak usah perli depa. Alhamdulillah tuan datang dah. Lama tak tengok muka tuan-tuan. Ini pengusi, ini kena tapau tak muka baru boleh. Tak usah perli, tak payah perli. Ucap alhamdulillah, syukur pada Allah. Sambutan yang sangat baik, cukup. Ni kadang-kadang kita sebut, ni berapa lama agaknya tahan. Hari kita perli pula orang. Hari tu dia mari, tak mari lah ni. Sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah biasanya akan berkurang. Sebab yang nak masuk syurga ni bukan ramai, sikit je. Nak masuk neraka tu ramai, syurga tu sikit je. Cuma kita nak sebut bila mana ramai orang datang hari pertama Ramadan, ucapkan alhamdulillah.
Dan kita doa supaya istiqamah. Istiqamah ni yang susah sekali. Jadi disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin, yang dinaqalkan kalam ulama, istiqamah itu khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah yang kita ada. Kalau kita lihat para wali Allah yang boleh bergerak satu tempat ke satu tempat dengan pantas sekali, yang boleh berjalan di udara, berjalan atas air, berjalan atas laut, boleh makan satu benda yang tidak ada pada waktu itu, kita panggil itu hebat dah, karamah. Tapi kata ulama, daripada banyak karamah itu, yang paling keramat sekali adalah istiqamah. Istiqamah ni apa? Sentiasa dia buat, dawam dia buat. Mari masjid semua, mari, bukan bulan Ramadan ni, mari sentiasa baca Quran, sentiasa baca, sedekah, sentiasa sedekah. Itu adalah keramat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendirikan malam bulan Ramadan dengan bertarawih. Tarawih seperti mana tuan-tuan tahu, solat yang relax nama, solat rehat-rehat. Nama dah tarawih. Dia bukan solat pecutan. Kalau di Indonesia solat tarawih dia 7 minit 23 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kata orang macam ni memang mempermainkan Islam dalam Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Nabi dah sebut orang mencuri dalam solat macam mana. Itu bukan setakat curi, dia rompak terus solat. Kalau curi ni mungkin dia curi-curi sujud sekejap, ni bacanya laju, sujudnya sekejap, tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Muat semayang apa macam tu depan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah ibn Zubair ni anak kepada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi dalam peristiwa Nabi nak hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Asma, Sayyidatuna Asma tengah mengandung ketika itu. Yang dia mengandungkan itu, itulah Sayyidina Abdullah ibn Zubair, anak kepada Az-Zubair ibn Awwam. Mengikut riwayat dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, Sayyidina Abdullah ibn Zubair kalau dia semayang dalam Allah Subhanahu wa taala, burung bertinggi atas dia. Itu maknanya apa? Semayangnya steady. Kita semayang bukan setakat burung, cicak pun jatuh. Tengok pelik kita ni. Bapa semayang ni gerak sana, gerak sini. Dia pun kata, ustaz, kenapa tegur saya? Gilah tegur Tok Syekh di Mekah. Allahu Akbar. Dia pun main baju. Main baju. Allah, dia main jaga. Itu Tok Syekh. Dah pun ingat Syekh tu betul belaka. Nah. Ada kata ustaz tu kan mazhab dia boleh gerak banyak. Mazhab mana? Yang kata boleh bergerak banyak, mazhab mana? Sayyidina Uthman bin Affan pernah salat, pernah melihat isterinya salat. Isterinya salat, tiba-tiba mata tak boleh diam. Inilah baru tengok tak boleh. Kata Sayyidina Uthman, "Hei, macam mana hati kamu nak tenang kalau mata kamu pun tak tenang?" Dia tegur kepada isteri dia. Kita bagi hujah orang Arab sana. Macam saya pernah salat satu masjid, dia baru balik umrah, baru 14 hari je pergi umrah, tuan-tuan berkalam. Bukan 14 tahun, 14 hari. Duduk sebelah kita. Tok Bilal, Tok Bilal lain. Dia pun semayang. Dia gerak banyak. Saya kata, banyak pergerakan abang tadi. Dia kata, kenapa salah ke? Nah. Kita mazhab kita boleh gerak banyak. Saya mazhab Saudi. Bawa balik Saudi. Saya kata hati dia kepok kepala baru tahu dia ni lah. Tak mengaji Allah SWT. Pergerakan banyak. Salatnya macam mana yang disebut oleh Nabi SAW. Saya ingat kisah sahabat-sahabat yang belajar di Tarim Yaman, melihat bagaimana masyarakat Tarim. Saya teringin sangat nak menjejakkan kaki ke bumi Tarim ini. Bumi yang dikata kalau di Mesir ramai para ulama, tapi nak cari adab di Mesir susah. Tapi kalau pergi ke Tarim, ramainya ulama dan hebatnya adab. Dua-dua ada belakang. Bumi 1000 para wali. Ada yang kata 1,000,000 para wali. Hebat orang. Ini bukan cerita dongengan dahulu kala. Betul sungguh. Kalau bulan Ramadan, penduduk Tarim akan salat tarawih bukan 23 rakaat, tuan-tuan.
Lebih daripada 23 rakaat mereka sembahyang. Contoh Al-Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama besar. Walaupun banyak fitnah yang dikenakan kepadanya, pemuja kubur, bertawassul dengan orang mati, macam-macam kita tuduh dia. Kita jenis tak mengaji sedap nuduh orang ni. Dia kalau selesai satu masjid, contoh masjid di Darul Mustafa, selesai solat, dia akan pergi pindah masjid lain pula sembahyang. Selesai sana, pindah pula sembahyang. Ada kata dia akan solat lebih daripada 100 rakaat setiap malam. Dan kita mampu, taubat atau mampu. Kita siap pilih dah. Temeluk ni mana masjid 8 rakaat. Disenaraikan. 8 rakaat. Daripada 8 ni, mana masjid yang baca Qul Huwallah je setiap rakaat. Dipilih. Tak apalah, boleh tahan ni Qul Huwallah. Takut tak mari terus sembahyang. Ni masalah. Tak apa, pilih. Hamba dulu baca Mesir, gitu juga Mesir ni dia akan baca satu muka, satu makrak, kadang-kadang dia akan baca. Atau Syekh dia ingat, kita ingat tak ingat, dia ingat sungguh. Orang Mesir ni Masya Allah. Tapi nak sebut tuan-tuan, Allah qiyam mendirikan malam bulan Ramadan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ibadat kepada Allah. Kalau dah selesai di rumah, di masjid, boleh buat di rumah bersama isteri ataupun seorang, mendirikan malam bulan Ramadan. Bukan sekadar dengan mendirikan dengan salat tarawih, walaupun majoriti ulama kata itu salat tarawih, tapi dengan ibadat lain seperti mana qiraatul Quran. Yang ketiga saya akan sebut nanti. Saya ingat seorang Habibah, ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Indonesia orang panggil Habib, perempuan panggil Habibah. Umur dia tuan-tuan 108 tahun makcik. 108 tahun, bukan 81, 108. Dia ni 30 tahun tak boleh tidur malam. Sejak 30 tahun dulu tak boleh tidur malam. Ada orang kata ni penyakit Ustaz, tak boleh tidur malam. Tapi bagi dia itu satu anugerah. Sebab dia boleh berqiyamul lail. Kita boleh dengar cerita ini daripada Habib Nobel Al-Idrus Hafizahullah Ta'ala. Dia cerita kepada kita. Habibah ni apa kerja dia? Malam dia akan salat tahajud 10 rakaat. 10 rakaat. Dia ada 5 orang anak, cucu, cicit, piuk-piuk, tahu apa? 5 orang anak. 2 rakaat yang pertama, selesai 2 rakaat, dia akan doakan untuk anak dia nombor 1. Anak dia, isteri dia, siapa sudah, dia akan doa. Sabar. Selesai doa, bangun rakaat 2 rakaat lagi. Anak kedua pula. Selesai 5, selesai 10 rakaat. Dia mengkhatamkan Al-Quran, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni luar biasa lah. Kita nak tiru tak mampu sungguh lah. Macam mana mungkin dia sebab tak ada kerja lain kecuali konsentrate ibadah. Ada orang kampung macam tu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, Habibah 108 tahun khatam Quran 3 hari sekali dia akan khatam Quran. 3 hari sekali, 3 hari sekali dia akan khatam Quran. Mana seminggu dekat 2 kali khatam Quran. Apa lagi kelebihan dia, tuan-tuan, macam Allah ni orang panggil orang karam, orang yang keramat, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi pernah sebut, man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah akan pergunakan dia. Macam mana cara Allah pergunakan seseorang? Iaitu Allah akan memudahkan dia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nak mari masjid mudah sangat. Tak ada motor kereta ada, tak ada kereta motor ada, tak ada Grab pun ada. Dia mudah. Tengok je Quran boleh baca. Tengok apa saja boleh buat ibadah. Tengok dia tabung sumbangan, mudah bagi dia. Ini Allah nak kebaikan pada dia. Tapi kalau kita rasa tengok tabung macam jauh hati kita dengan tabung, jaga-jaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, kalau Allah tak nak kebaikan kepada kita, Allah akan susahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada satu uncang. Dalam uncang ni ada banyak biji dalam. Dia akan ambil setiap hari biji, masuklah uncang ni, dia akan habiskan uncang tersebut. Sekali dia ambil, dia akan baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Itu amalan dia. Maka Al-Habib Nobel tanya kepada Habibah tersebut, apa permintaan Habibah kepada Allah? Ni banyak ibadat. Apa permintaan kepada Allah? Dia minta apa, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Satu permintaan yang jarang kita minta. Dia kata, kalau Allah nak matikan saya,
Kalau Allah utuskan malakul maut untuk cabut nyawa saya, biar malakul maut untuk minta izin kepada saya nak masuk rumah saya dalam keadaan saya menutup aurat. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok permintaan. Kita yang tak nak mati ni pun dedah aurat relax gitu ya, tak ada rasa bersalah. Ingat menjadi dosa kecil je, macam Allah. Tengok anak-anak perempuan dedah aurat macam biasa. Tengok membaca berita TV 3, TV 4, TV 8, TV 10, TV 11, Awesome TV. Apa benda TV yang ada dekat dunia ni? Tak pakai tudung, tak tutup aurat. Kita rasa apa? Ada rasa macam tu dosa ke tak dosa? Kita rasa biasa tau. Sebab benda dah biasa. Alah bisa, tegal biasa, kata patah Melayu. Dah biasa sangat kita tengok orang dedah aurat, kita tak rasa itu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia minta kepada Allah agar kalau Allah nak cabut nyawa dia, malakul maut kena minta izin dia, sebab dia nak siap persiapan dah. Jangan mari masuk tambah masuk, jangan. Ini orang luar biasa. Maka saya ambil balik petik kalimah saya gunakan tadi, fatashabbahu, tirulah orang-orang yang hebat. Nak tiru mungkin tak sama. Maka kaedah ada menyatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu au kullu. Kalau tak boleh ambil semua, tak sah buang semua. Kita tak mampu nak khatam Quran 3 hari sekali, tak apa, baca Quran ikut kehendak hati kita, semampu diri kita. Semuka sehari selesai, semuka setengah boleh baca, ikut kemampuan. Satu ayat silakan baca, asalkan baca nama Allah. Yang tak bolehnya dengar semangat dah, tak buat benda pun tu tak jadi lah. Tak pakai gawar, kata orang kampung saya di Baluk, tak pakai gawar dia. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kita ada ramai masyayikh, orang-orang ahli Al-Quran dekat sini, para amalatul Quran. Al-Quran yang hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu kelebihan. Pertamanya, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu antara kemuliaan Ramadan. Dan kita kena sedar Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar sekali. Rasulullah mempunyai keseluruhan mukjizat para anbiya yang lain ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa boleh membelah laut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membelah bulan. Bak belah Nabi pun. Bak hidupkan orang mati, Nabi menghidupkan hati-hati orang yang mati. Mana lagi mulia? Hidupkan orang mati atau menghidupkan hati orang yang dah mati? Bukan orang dah mati, hati orang tu dah mati, Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupkan kembali, menjadi hebat. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Hindun binti Utbah radhiyallahu ta'ala anhu, Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semuanya yang membenci Rasulullah pada awalnya, akhirnya menjadi seorang yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran tuan-tuan sekalian. Kalau tak reti kena mengaji. Aib sungguh bagi kita seorang Muslim tak reti baca Al-Quran. Aib tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau kita biarkan anak-anak kita langsung tak boleh baca Al-Quran. Aib, double aib yang Allah bagi pada kita. Kalau boleh anak-anak kita, anak menantu, menanti tuan-tuan, kalau menantu bukan menantu hantu, menantu betul, dapat. Tu sebab kalau nak cari menantu, cek dulu awak boleh baca Quran tak? Boleh tak baca? Boleh, cuba baca Al-Quran, dia kata. Nak kena nampak muka main lawak begitu tak? Tanya boleh baca Quran tak? Boleh cik. Berapa kali khatam? Masa sekolah rendah dulu khatam. Khatam apa? Khatam BIG, baca ikut guru, Jacob. Ada BIG. Saya teringat jasa yang berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri kita. Jasa dia apa dia? Jasa nombor satu, dia membawa ramai lulusan agama masuk dalam sektor kerajaan dengan memperkenalkan Jacob, Jawi, Quran, Arab, Fardu Ain. Itu jasa nombor satu. Itu jasa dunia lah. Jasa dunia dapat orang masuk ke sektor kerajaan bukan senang nak masuk. Susah. Saya dulu sebab nak ambil Jacob, jadi senang nak masuk. Ada ijazah, masuk. Masuk IPG, setahun belajar, dapat diploma.
Orang kata masuk IPG ni, kambing masuk IPG pun luluh. Siapa tahu tu, orang kata mudahnya luluh dalam Allah SWT. Bukan satu penghinaan, ni satu istilah nak sebut. Sebab nak pakai sangat ramai ni, sebab dia pun satu yang baru cakap. Apa hajat Tun dia berhasrat kepada kementerian agar rakyat Malaysia ni dalam hidup dia sekali lalu dalam hidup dia khatam Al-Quran. Maka diperkenalkan namanya BIG, baca ikut guru namanya. Sistemnya macam mana? Guru masuk kelas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak murid Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Alif Lam Mim, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, daripada darjah 1 sampai darjah 6, baca ikut guru. Tu sama satu. Di samping yang kedua, untuk mengukuhkan pembacaan, kita ada tasmi'. Dulu luar waktu, sekarang dah masuk dalam waktu. Tasmi' maksudnya apa? Baca Iqra sampai naik Al-Quran, dia baca. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah, pelajar dekat Malaysia ni berapa puluh ribu orang ni? Dah orang belajar sehari satu huruf je ke? Dah. Contoh kita ambil BIG cukup lah. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu baris tu ada berapa huruf? Ada? Kira ada 39 huruf ada tak? Lebih kurang. Saya pernah kira itu, tak ada kerja saya kira berapa nak jadi poin lah dalam ceramah. Contoh kita ambil 39 huruf yang ada dalam satu baris. Bila budak baca satu huruf alif bawah, satu huruf dia baca, 10 pahala dia dapat. 10 pahala dapat kepada yang berbahagia Tun Abdullah Ahmad Madawi. Jasa dia tu hatta an sampai sekarang cekap masih ada. Itu kita kena sedar. Saya nak sebut apa? Al-Quran. Ada juga waktu kita azan dulu tak? Kita azan. Tolong Ustaz. Tolong tuan-tuan, kita berhenti sebentar.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sekali lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menamatkan program kita ataupun tazkirah pada malam ni, iaitu sebut tentang pembacaan Al-Quran Al-Karim, sayangnya kita kena bersungguh, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran boleh bagi syafaat kepada orang yang membacanya pada hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu masa nanti. Dan Al-Quran juga boleh menjadi penyuci hati kita. Walaupun kita tak faham apa yang kita baca, tetap ada pahala yang Allah berikan kepada kita berdasarkan zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu kisah seorang kiai, waktu seorang anak murid dia datang bertemu dengan dia, dia kata, wahai tuan guru, apa kelebihan kita baca Quran? Ada tak kelebihan kalau kita baca Quran tapi kita tak faham apa yang kita baca? Majoriti macam itulah, kurang faham. Jadi tok guru tu kata, kamu pergi cari guni arang. Pergi cari guni arang, buang arang tu, bawa datang guni tu pada aku. Dia tanya soalan, boleh dah baca Quran kalau tak faham. Tapi tok guru tu kata, pergi cari guni, ambil. Tapi sebab sifat seorang santri, sifat seorang pelajar ni, sami'na wa ata'na, sami'tu wa ata'tu, pergi cari guni arang, buang arang, pergi bawa depan tok guru dia. Tok guru tu kata, sekarang kamu tengok dalam guni warna apa? Dia kata, warna hitam, wahai tuan guru, sebab arang. Guru tu kata, pergi ke sungai sekarang, isi air dalam guni tersebut, pikul air, bawa datang jumpa aku. Dia pun ambil guni, pergi kat sungai, sebab tok guru kata, ambil, bawa depan tok guru, air habis. Tok guru kata, pergi balik, ambil lagi air, ambil air, bawa depan tok guru, sampai depan tok guru, air dalam guni habis. Pergi sekali lagi, kali ketiga, habis juga, tak ada boleh menanggung air. Kata tok guru, sekarang kamu tengok dalam guni tersebut, warna apa sekarang? Dia kata, sudah semakin cerah. Maksudnya apa? Kata tok guru tu, Al-Quran ini walaupun mu tak reti, tak faham apa yang kamu baca, tetap dia boleh bersihkan hati kita. Apatah lagi kalau kita dapat tadabbur Al-Quranul Karim, memahami makna dia, lagi hebatlah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tentang bab ayat-ayat tentang azab Allah, kita akan rasa sedih bacaan. Jangan pula tentang azab Allah kita senyum baca. Kita baca tentang syurga Allah, kita senyum pembacaan. Itu sebab dalam kitab At-Tibyan, Al-Imam Nawawi dia karang. Dan saya pernah menulis sebuah buku ringkasan, bingkisan daripada kitab At-Tibyan ini, tajuknya Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran. Dia cerita dalam tu macam mana adab membaca Al-Quran Al-Karim dan kelebihan menjadi Ahlul Quran. Cukup hebat. Itu sebab saya sebut pada tuan-tuan sekalian, anak-anak menantu kita, saudara mara kita, khususnya anak-anak kita lah, minta mereka ni pantau dari sudut pembacaan Al-Quran. Walaupun mereka dah besar, duduk jauh, kita duduk Temeloh, duduk di mana? Di Kuala Lumpur, di Perak, di mana-mana saja. Tanya, awak dah baca Quran ke belum hari ni? Awak dah baca Quran ke belum? Tanya sepatah, supaya ingatkan mereka ini agar jangan tinggalkan Al-Quran. Kita sedih bila mana kalau kita dapat lihat waktu kita tengah sakarat, tengah nazak, bila mana anak menantu balik menangis-nangis, tapi menangis saja, Yasin tak reti baca. Itu menjadi suatu yang sangat mendukacitakan bagi kita. Patut dia balik-balik dengan baca Yasinnya, dengan baca Al-Qurannya di tepi kita waktu kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan, banyakkan baca Al-Quran Al-Karim. Imamuna Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari pada bulan Ramadan. Sehari pada waktu siang, sehari pada waktu malam. Maka orang tanya kepada ulama, bagaimana hebatnya ulama-ulama ni boleh khatam 2 kali macam imam kita ni? Nombor satu alasannya sebab dia memang hafaz Al-Quran macam tutup imam kita. Mana pergi mana-mana pun dia akan baca Quran. Dia bukan baca buku-buku tak. Dia akan baca Quran. Nombor 2 tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebabkan mereka tidak buat aktiviti lain selain tumpu kepada Al-Quran. Mereka tak ada kuliah-kuliah dah, ceramah tak ada dah. Pada bulan Ramadan kita kuliah baca dah, ceramah sampai sudah ceramah. Dah bila usah baca Quran, anak ambil syafaat, anak murid cukup pula dah. Imam Malik tutup kitab Muwatta dia, tumpu kepada membaca Al-Quran. Imam Syafi'i pun gitu juga. Majoriti para ulama tutup pengajian baca Al-Quran.
Yang syu'i 2 kali sehari. Yang ketiga, sebab anugerah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berkat masa yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i dan para imam yang lain yang sangat kuat baca Al-Quran Al-Karim. Kita mungkin tak mampu. Ada seorang wali Allah almarhum Pak Sumit yang meninggal baru-baru ni di Kedah. Waktu muda dia dikatakan dia boleh khatam Quran sekali sehari, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara keramat yang diceritakan oleh masyarakat kepada kita lah, sampai kepada kita cerita-cerita macam yang berlaku pada Muallim Abdul Wahid di Melaka. Siapa tak kenal Muallim Abdul Wahid, ulama besar di Melaka, yang bawa kereta isi air dalam tangki minyak. Kita boleh buat, cuba buat apa ni? Tabak overhaul enjin, dia dah isi air. Ni cerita yang diceritakan oleh anak murid dia dan para keluarga dia, termasuk Datuk Dr. Zahazam Muhammad cerita. Tuan Guru Zulkifli Ismail di Melaka cerita juga kisah yang sama. Tapi nak sebut Pak Sumit ni, antara kehebatan dia boleh khatam Quran sekali sehari pada masa muda dia. Dan dia satu hari diriwayatkan ada seekor rimau waktu nak nebah semua, dia bawa anak kecil dia, rimau nak terekam dia, nak terekam anak dia. Dia kata kat rimau tu, kalau tu rezeki hang makan, kalau tu rezeki hang makan, kalau bukan hang balik awal rimau tu. Mati Allah SWT tak jadi makan. Kalau kita tinggal terus anak tak bagi dah, tinggal namanya hebat. Macam juga berlaku kepada Toku Paluk, wali Allah besar di Terengganu, yang Inggeris datang nak ambil tanah Terengganu, sengit serban, kapal sengit. Allah SWT, itu karamah. Dia pernah juga isu rimau dia. Waktu pagi dia kata dia tampar kucing besar, dia kata. Maka orang tengok waktu subuh, dah selesai subuh, tengok matahari dah terbit sikit, rupanya bukan kucing besar, rimau dia tampar. Allah SWT, ini mana kelebihan. Saya dah sebut apa tadi? Al-Quranul Karim kuat baca. Dan itulah akhlak para salafun salih. Saya sempat bersama belajar dengan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di Unity Port Dickson 2 tahun, belajar qawaid fiqhiyah dan usulul fiqh. Dulu dia kalau kita ceramah dalam kereta 2 benda, kitab dengan Al-Quran. Dia duduk dalam kereta bersila, kita duduk menunjuk dia bersila dalam kereta. Lepas dia baca kitab ni, nak mengajar ni rujuk kitab. Kita orang hebat tak rujuk kitab, Google. Dia kitab rujuk. Anak nak mengajar ni, anak rujuk lah. Habis baca kitab, baca Quran. Habis baca Quran, baca kitab. Itulah kerjanya. Lepas tu dia akan duduk, dia kata, ya Allah banyaknya dosa hamba, ya Allah banyaknya dosa hamba, ya Allah banyak dosa hamba. Ambil pula baca pula. Kita kat belakang malu muka, bekek muka kita malu. Bawa handset 3 sekupang waktu tu lah. Tak bawa kitab Quran dah baca. Malu kita dengan para ulama. Sebab kehidupan para ulama dihiasi dengan membaca Al-Quran cukup banyak, terutama Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang terakhir sekali, yang keempat, pakej yang keempat, iaitulah siyam wal qiyam, qiraatul Quran, dan yang keempat sedekah. Pada bulan Ramadan perbanyakkanlah sedekah. Ada seorang makcik tu, waktu saya cari dana dulu untuk Baitul Dia, dia simpan infak dia tu memang dia nak sedekah pada bulan Ramadan. Dia tak nak bagi bulan lain. Saya pesan makcik takut mati nanti. Kalau mati pun tak apa Ustaz, niat makcik dah ada nak bagi pada bulan Ramadan. Tak apa lah, ikut makcik lah. Dah panjang umurnya, sempat bertemu Ramadan, dia bagi infak betul. Allah SWT memang dia nak macam tu. Dan saya sempat belajar di Mesir dulu. Orang Mesir ni dia punya perangai pada bulan Ramadan sama macam orang Melayu lah. Bulan Ramadan memang cukup pemurah. Cukup pemurah. Kita pergi makan, kalau pergi ke Kahirah, saya duduk di Tonta, pergi ke Kahirah, dia punya iftar, kajian iftar, ayam tu belah 2 kadang-kadang, belah 2. Ayam dia tak besar mana lah, tapi belah 2. Cukup untuk sahur pagi esok kita beli simpan. Tapi mari bulan Syawal kedekut balik tu, Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi je. Kalau boleh, kalau kita bulan Ramadan, perbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Sebab Nabi kata sedekah yang paling afdal, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW sangat cepat bersedekah pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah dengan keempat-empat perkara tersebut kita laksanakan, insya-Allah moga menjadilah kita semua ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendapat taraf la'allakum tattaqun.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La'alla bagi Allah ni bukan suatu yang kemungkinan, tapi betul-betul kita akan menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada madrasah Ramadan satu masa nanti pada bulan Syawal, dan seterusnya kita boleh mengambil apa istifadah, apa yang kita buat pada bulan Ramadan kita bawa kepada bulan seterusnya, sampailah kita bertemu pula dengan Ramadan satu masa nanti izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai khulasah saya pada malam yang penuh barakah ini, nombor satu saya nak nyatakan dalam Allah, perbanyakkan doa seperti mana doa yang disebut oleh Rasulullah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Yang kedua dalam Allah Subhanahu wa taala, hidupkan bulan Sya'ban kita ni dengan perbanyakkan, dengan salat, dengan puasa sunat, sama ada Isnin Khamis, hari tak Isnin pun boleh kita puasa sepanjang puasa bulan Sya'ban. Tapi jangan pula kita sedar selepas nisfu Sya'ban 16 baru kita nak start puasa sunat, tak boleh lah. Bagi orang sentiasa berpuasa tak apa, tapi baru 16 bulan baru dia tersedar, lama benar baru nak sedar, dia baru start balik puasa sunat, tak boleh, kecuali puasa nazar, puasa qada, ataupun memang orang sentiasa berpuasa pada Isnin Khamis ataupun hari-hari putih, dia boleh teruskan berpuasa sampailah selesai insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua, kita tanamkan niat untuk istiqamah melakukan ibadah kepada Allah pada akhir zaman ni. Akhir zaman sangat dah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Madinah tidak dibenarkan orang kafir masuk, sekarang Madinah Al-Munawwarah orang kafir sudah boleh masuk. Kita kena tahu yang tu. Sekarang ni pemerintah di sana cukup-cukup dahsyat. Gambaran nak kiamat tu makin hari makin hampir kepada kita. Tak tahulah dan kedok habis bayar rumah kita dengan LPPSA, tak tahu dan kedok. Tak tahu sempat kedok betul-betul tengok anak kita membesar. Gambaran tu wujud. Tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube sekarang, tengok Dr. Rofa, Profesor Dr. Rofa ke apa nama, tengok cerita dia apa. Saya tadi daripada Ipoh pasang yang tu je, hampir separuh perjalanan dengar profesor tu cerita apa yang berlaku di Mekah dan Madinah sekarang. Nak tengok orang pakai skirt di Madinah dah boleh jumpa. Orang jual bikini depan Masjidil Haram, dekat hotel, dekat kedai-kedai dah jual bikini. Ini Haram Al-Makki, Mekah. Ini fitnah yang besar Allah yang sedang berlaku, dan mereka nak meliberalkan bumi Mekah, bumi Saudi ni, sampai dia kata yang Wahabi pun nak tolak belaka dah. Kalau dulu kita kata Wahabi sesat, sana pun Wahabi disesatkan juga, nak lantik liberal pula naik ke atas untuk mentadbir. Dan kita kena sedar, dia ada 3 ulama yang sesat dekat sana sekarang. Ulama yang membenarkan LGBT dah ada di sana. Ulama yang berfoya-foya menjadi setiausaha agung ulama dunia. Ni tuan-tuan kena sedar, perkara ni bukan perkara kecil, perkara besar yang kita kena tahu. Maka ingat satu kalam Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah buat amal. Bersegeralah buat amal tuan-tuan sekalian. Dekat Malaysia sama je, baru ni viral isu filem kentang mentega terbang. Nama mentega terbang, tuan-tuan boleh google lepas ni. Bagaimana seorang pengarah Muslim, penerbitnya bukan Islam, mengeluarkan filem yang betul-betul mencari akidah umat Islam. Cari macam mana? Boleh pula buat satu dialog, satu cerita, jalan cerita. Ayah minta anak perempuan dia, pergilah kaji agama, nak pilih agama mana. Tak boleh dalam Allah Subhanahu wa taala. Walaupun last sekali dia pilih Islam, tapi tak boleh buat cerita macam tu, nak makan babi dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang tak boleh kita biarkan. Maka ada laporan polis telah dibuat hari ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah siasat. Allah siasat pula, pihak berkuasa siasat mereka, ambil tindakan yang ketat kepada mereka. Tak termasuk lagi Siti Kasim yang menghentam kerajaan Terengganu sebab nak menguatkuasakan undang-undang menutup aurat. Dia kata kenapa nak kena paksa orang tutup aurat? Itu sebut undang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan paksa, ini perintah Allah. Cuma kita je tak nak ikut perintah Allah. Sedangkan Allah dah sebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat ni 1400 tahun dulu dah ada. Tidak sayugianya orang mukmin dan orang mukminat bila mana Allah tentukan satu perkara, ay yakuna lahumul khiyarah, dia pilih-pilih perkara tersebut. Inilah marhalah, inilah zaman Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahkan Tun Dr. Mahathir pun dah meramalkan akan berlaku perang dunia ketiga tak lama lagi.
Ni ramalan orang tua-tua, orang hebat-hebat ni yang pakar politik dan sebagainya. Kita kena sedar. Dan benda ni bukan sesuatu yang kecil, tapi nak melambatkan kepada kita kalau kita dah hampir kepada saat-saat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan. Kejatuhan Islam 1924, tak silap saya. Dan cukup tahun depan setahun, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cukuplah 100 tahun akan keluar seorang mujaddid yang baru. Tak tahulah siapa mujaddid itu, tapi kita harapkan kita akan bersama dengan dia untuk menegakkan Islam ini dan menjadikan Islam ini terbaik, dan kita menentang kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Wallahu ta'ala alam. Minta saya terkasar bahasa, tersilap bicara, minta maaf cakap memang jenis macam ni. Tak tahulah, duduk di Perak 17 tahun lah, tak reti nak cakap Perak. Tetap cakap style Baluk juga, sebab saya orang Baluk, puan tampak dalam makmur. Jadi sekadar itu dapat saya sampaikan. Maaf kalau terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.